Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 20 September 2011, sebuah hotel di Taman Sejati, Sungai Petani telah digemparkan dengan penemuan mayat di salah sebuah biliknya dalam keadaan menyayat hati. Sebelum itu, kaki tangan hotel membuat panggilan beberapa kali ke bilik mangsa yang terletak di tingkat 3 hotel berkenaan, memandangkan mangsa sepatutnya telah mendaftar keluar pada waktu itu, namun tiada jawapan dari dalam bilik tersebut. Kemudian seorang pekerja pembersihan hotel telah mendapat arahan untuk membersihkan bilik itu bagi digunakan oleh tetamu lain, telah menggunakan kunci utama untuk memasuki bilik tersebut. Apabila pekerja hotel tersebut memasuki bilik itu, dia sangat terkejut melihat mangsa di atas katil dalam keadaan berlumuran darah. Pekerja tersebut yang ketakutan telah memaklumkan penemuan itu kepada pihak atasannya dan pihak hotel segera menghubungi polis bagi melaporkan kejadian. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Asisten Komisioner Muhammad Zakaria Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira jam 1.30 tengah hari daripada pengurusan hotel berkenaan lalu bergegas ke tempat kejadian. Mangsa hanya memakai seluar panjang dan tidak berbaju, ditemui dalam keadaan mengiring. Pemeriksaan lanjut mendapati ada kesan tembakan di bahagian kepala mangsa. Polis bagaimanapun belum menemui sebarang senjata yang digunakan untuk membunuh mangsa. Polis juga mendapati tiada kesan pecah masuk pada pintu bilik selain tiada kesan diselongkar manakala barangan peribadinya tidak hilang. Berikutan itu, polis tidak menolak kemungkinan mangsa diserang oleh orang dikenalinya. Muhammad Zakaria berkata berdasarkan pemeriksaan CCTV hotel berkenaan, polis mendapati 3 individu menaiki lift lalu menuju ke bilik mangsa. Polis juga menemui Pro 2 Viva berwarna putih yang digunakan mangsa di tempat meletak kereta di hotel berkenaan. Mayat mangsa telah dihantar ke hospital untuk proses bedah siasat. Mangsa Muhammad Nasir Ishak, 35 tahun, dari Kampung Padang Bengali, Teluk Air Tawar, Butterworth, mendaftar masuk untuk menginap di hotel tersebut seorang diri sejak petang 19 September 2011, sehari sebelum mayatnya dijumpai. Hasil siasatan polis, mangsa merupakan seorang kontraktor dan terlibat dalam projek memotong pokok kelapa sawit. Selain itu, Muhammad Nasir juga pernah berkhidmat sebagai pegawai khas kepada Timbalan Ketua UMNO bahagian Kepala Batas Datuk Helmi Abdul Rashid semasa pemimpin itu menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Bertam. Kali terakhir ahli keluarga bertemu dengannya adalah pagi pada hari yang sama mangsa mendaftar masuk hotel pada petangnya. Menurut ibu mangsa, Rohani Hassan, anaknya itu memaklumkan kepadanya bahawa dia pergi menghantar coklat yang dibeli dari Langkawi untuk kawannya di Sungai Petani. Namun kira-kira pukul 7 petang, Rohani telah menelefon anaknya berulang kali, namun dia tidak menjawab panggilan yang dibuat dan menyebabkan ahli keluarga berasa bimbang. Ibu mangsa cuba menghubungi mangsa untuk memberitahu supaya mengambil anaknya. Berikutan itu, Rohani membuat laporan mengenai kehilangan mangsa di Balai Polis Kepala Batas pada malamnya. Hasil laporan bedah siasat telah mendedahkan mangsa telah meninggal dunia akibat dihentak dengan objek tumpul di kepala dan bukannya ditembak seperti yang dilaporkan oleh pihak polis sebelum ini. Polis juga menemui peluru yang dilepaskan ke arah dinding semasa melakukan pemeriksaan dalam bilik itu. Bagaimanapun, ia tidak mengenai mangsa. Pihak polis ketika itu juga sudah mengenal pasti identiti 3 orang suspek yang telah dirakam menerusi CCTV hotel tersebut. Pada 26 September 2011, Asisten Komisioner Muhammad Zakaria Ahmad memaklumkan yang ketiga-tiga suspek telah ditahan oleh pihak polis. Hasil siasatan membawa sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah membuat 3 tangkapan ke atas 2 suspek lelaki dan seorang wanita di 2 tempat berasingan di Pulau Pinang. Kesemua suspek warga tempatan itu berusia antara 28 hingga 32 tahun. 2 daripadanya tidak mempunyai pekerjaan dan seorang lagi bekerja sebagai pengawal keselamatan. Mereka kini direman selama seminggu bagi membantu siasatan kes pembunuhan yang berlaku pada 20 September 2011 mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Selain tangkapan, polis memeriksa kereta milik salah seorang suspek dan menemui sepucuk pistol dan sebilah pedang samurai
samurai bersarung. Pemeriksaan ke atas kenderaan milik suspek pula mendapati ia dicuri di Lembah Kelang. Dengan tangkapan ketiga-tiga suspek ini, polis berjaya menyelesaikan kes pembunuhan di hotel berkenaan. Muhammad Zakaria berkata beberapa telefon bimbit turut ditemui daripada semua suspek berkenaan selain kad pengenalan dan pasport milik individu lain. 3 suspek yang ditangkap adalah suspek wanita Nur Liana Nurwahi, suspek lelaki pertama Muhammad Azri Anwar bekerja sebagai jurugambar sambilan, dan suspek lelaki yang kedua adalah Kamarudin SK Abdul Halim yang bekerja sebagai pengawal keselamatan. Lalu, apa motifnya sehingga mangsa telah dibunuh dengan kejam? Asisten Komisioner Muhammad Zakaria Ahmad berkata, setakat ini siasatan mendapati motif pembunuhan dipercayai akibat cemburu kerana mangsa mempunyai hubungan dengan seorang wanita yang merupakan teman wanita kepada salah seorang suspek yang ditahan. Wanita itu yang turut menjadi salah seorang suspek ditahan bersama 2 lelaki di Pulau Pinang dalam 2 serbuan yang dilakukan oleh pihak polis Kedah. Yang lebih mengejutkan, pihak polis adalah wanita itu juga adalah seorang suri rumah tangga. Pada 4 Oktober 2015, ketiga-tiga suspek telah dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Al-Star selepas didapati bersalah membunuh mangsa 4 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Muhammad Zaki Abdul Wahab menjatuhkan hukuman itu terhadap Nur Liana Nurwahi, jurugambar Muhammad Azri Anwar dan pengawal keselamatan Kamarudin SK Abdul Halim selepas pihak pembelaan gagal membuktikan kes melampaui keraguan munasabah terhadap pertuduhan. Mengikut pertuduhan, mereka melakukan kesalahan itu pada 19 September 2011 antara jam 7 hingga 7.45 malam di bilik 310 Hotel Park Avenue, Taman Sejati Indah, Sungai Petani, iaitu mencapai hasrat bersama membunuh Muhammad Nasir Ishak. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama dengan Seksyen 34 Kanun yang sama. Ketiga-tiga tertuduh dijatuhkan hukuman yang diperuntukkan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu hukuman mati pada tarikh dan tempat yang akan ditentukan kemudian. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Naizatul Zima Tajuddin, manakala Nur Liana diwakili Peguam Rafael Abdullah. 2 lagi tertuduh diwakili Datuk Naran Singh. Amat malang bagi mangsa kerana terperangkap dengan cinta bersegi-segi bersama suspek perempuan tersebut. Semoga ketiga-tiga suspek menginsafi perbuatan kejam mereka terhadap mangsa. Takziah kepada keluarga mangsa yang kehilangan insan tersayang. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Nasir. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.